Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini akan dibahaskan iaitu tips untuk meraih bahagia. Al-Quran adalah panduan yang memberitahu kepada kita bagaimana untuk meraih bahagia. Kita mungkin pernah mendengar doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tujuan hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih hasanah. Apa maksud hasanah? Iaitu kebahagiaan dan kebaikan dunia akhirat. Walaupun secara realitinya di dalam kehidupan kita menghadapi banyak masalah, banyak ujian dan cabaran. Seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Janganlah kamu heran sekiranya terdapat kesukaran-kesukaran yang kamu hadapi selagi mana kamu tinggal di negeri ini, iaitu dunia. Lalu bagaimana caranya untuk kita meraih bahagia dalam keadaan kita menghadapi pelbagai masalah, kan? Bagaimana kita nak dapat bahagia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 juzuk yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang beramal soleh, tidak kira lelaki maupun perempuan, sedang mereka beriman, nescaya Allah akan kurniakan kepada mereka kehidupan yang bahagia ataupun kehidupan yang baik, dan kami akan ganjari balas kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada amal yang telah mereka lakukan. Jadi ayat ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman, yang beramal soleh untuk mendapat hidup bahagia yang menjadi kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menegaskan stigma bahagia ini dalam surah yang lain yang berkait bahagia itu berkait dengan iman dan amal soleh. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian melainkan orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Iman, amal soleh, dua perkara yang menjadi syarat untuk bahagia. Apakah di amal soleh? Amal soleh ini menurut Ibnu Katsir ialah perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah ditaklifkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Kemudian Syekh Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Wasit mengatakan bahawa amal soleh itu mencakupi semua benda-benda perkara kebaikan, ketaatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian, apakah maksud hayatan thayyibatan? Hayatan thayyibah dalam ayat ini. Ada dua pendapat tentang maksud hayatan thayyibah. Yang pertama, majoriti mufassir berpendapat bahawa balasan baik ini adalah dibagi ataupun dikurniakan di dunia lagi. Di dunia lagi dah dibagi balasan hayatan thayyibah ini. Termasuklah yang berpendapat seperti inilah Ibnu Abbas, Ibnu Katsir mereka mengatakan contoh-contoh kebahagiaan hayatan thayyibah ialah kecukupan, rezeki yang halal lagi thayyib, kejayaan dalam kerjaya, anak-anak yang cemerlang dan hidup tenang, bahagia. Itulah kejayaan di dunia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat yang kedua, hayatan thayyibah ialah pendapat sebahagian daripada mufassir mengatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, iaitu ganjaran syurga. Jadi macam mana pula perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman? Ibnu Katsir ada menyebut
Orang kafir, orang tak beriman buat baik, takkan tak ada balasan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi kebaikan seorang mukmin. Ganjarannya dibalas di akhirat. Adapun orang kafir, semua kebaikannya dibalas di dunia sehingga apabila di akhirat, maka tidak ada lagi balasan kebaikan yang tinggal untuknya. Kesimpulannya, amal soleh ini pasti akan memberi dampak yang baik, positif kepada kehidupan manusia, iaitu kejayaan dalam kehidupan, dalam pelbagai aspek kehidupan. Jadi kejayaan ini bukanlah dia khusus kepada berbentuk material atau kebendaan sahaja, tetapi ialah kejayaan yang mencakupi bentuk kebendaan ataupun keduniaan dan juga kerohanian. Alangkah indahnya kan hidup apabila terkumpulnya dua unsur ini, iaitu kejayaan dunia dan akhirat. Kejayaan material, non-material, kebendaan dan juga kerohanian. Contohnya, rezeki yang halal, lagi toyib, anak-anak yang soleh, kejaya yang meletup kan. Hati yang tenang, bahagia, boleh infak, boleh wakaf, boleh menolong orang, kemudian boleh bangunkan negara. Itu adalah kejayaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Namun kejayaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah akhirat. Akhirat yang kekal abadi, yang boleh diperolehi sesiapa pun dengan syarat yang pertama beriman dan yang kedua beramal soleh. Itu saja aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.